Hari ini cikgu bawa satu tajuk yang berbunyi motivasi diri sendiri. Ini kerana cikgu lihat setelah sekolah dibuka semula, hampir 7 bulan kita berada di rumah. Secara PDPR, kini kerajaan membenarkan murid-murid pergi ke sekolah secara penggiliran. Namun, murid-murid yang hadir pada minggu pertama dan minggu kedua secara bergilir-gilir, cikgu lihat sudah tiada motivasi untuk belajar. Ada kalanya hari pertama saja hadir, kemudian mula meninggalkan sekolah dan lebih selesa berada di rumah. Mereka sudah tiada motivasi untuk belajar. Terlebih dahulu, kamu kena kenal siapa diri saya. Siapakah aku? Aku adalah seorang pelajar. Sepatutnya aku berada di sekolah. Bukan di rumah, bukan di dalam bilik, bukan di atas katil. Kalau ayah dan ibu yang bekerja, perlu berada di pejabat. Kecuali dalam keadaan situasi tertentu, bekerja secara dari rumah. Kamu sebagai seorang pelajar, kamu kena kenal pasti balik diri kamu. Aku masih di alam persekolahan, aku perlu hadir ke sekolah walau apa cara pun, secara bergilir-gilir. Terlebih dahulu, mari kita kenali apa yang dikatakan sebagai motivasi. Motivasi ialah proses yang membangkit, mengekalkan dan mengawal minat seseorang. Dalam keadaan sekarang, kita tiada motivasi. Kalau kamu ada masalah, kamu perlu cari seseorang apa masalah kamu. Di sekolah, kita ada guru kaunseling. Kamu boleh berjumpa dengan guru kaunseling untuk menceritakan segala permasalahan kamu. Setelah hampir 7 bulan kamu berada di rumah, mungkin tahun lepas juga berada di rumah untuk belajar PDPR, kamu rasa tak selesa. Kamu sudah tiada minat untuk belajar, kamu boleh jumpa dengan guru-guru ini untuk mereka membantu kamu. Kalau rasa tak selesa berjumpa dengan guru kaunseling, kamu boleh mencari salah seorang guru di sekolah yang kamu rasa yakin guru itu mampu membantu kamu. Carilah mereka, luahkan supaya guru-guru ini dapat membantu kamu. Kenapa kita perlukan motivasi? Motivasi boleh memberikan tenaga dalaman kepada seseorang untuk bertindak dengan lebih bersemangat, berdaya tahan tinggi dan berjuang bersungguh-sungguh walaupun terhadap pelbagai halangan dan rintangan dalam mencapai sesuatu matlamat. Dalam keadaan sekarang, motivasi amat diperlukan. Kalau kamu tidak mampu untuk mencari motivasi untuk diri kamu sendiri, kamu perlukan seseorang yang akan memberikan kata-kata semangat kepada kamu, khususnya dalam situasi sekarang yang tak pernah berlaku. Selama kita hidup di dunia ini, kita tidak pernah terfikir bahawa sekolah ada tetapi kita perlu belajar di rumah. Bayangkan dalam tempoh yang agak lama. Jadi dalam keadaan kini, bukan seorang, bukan 1000. Cikgu rasa lebih ramai begitu yang cikgu sempat berjumpa dengan ibu bapa secara bersemuka ataupun di atas talian yang mencurahkan tentang pelbagai masalah ada di rumah. Mereka meminta bantuan guru-guru untuk memberikan kembali semangat dan motivasi kepada anak-anak agar dapat hadir ke sekolah dan seterusnya meneruskan pembelajaran seperti biasa. Sebagai seorang pelajar, tanamlah motivasi yang tinggi dan tabiat yang positif untuk berjaya dalam peperiksaan. Untuk mengekalkan motivasi yang berterusan, pelajar sentiasa mengingatkan diri tentang kepentingan kejayaan dalam peperiksaan dan kerugian besar apabila mengabaikannya. Bagi murid sekolah rendah, apabila kerajaan memutuskan bahawa UPSR dihapuskan, PT3 ditangguhkan, SPM pula ditunda dan sebagainya. Dalam keadaan begini, kita kena faham, negara kita sedang berhadapan dengan COVID. Walaupun peperiksaan di umum sudah tiada, tetapi penilaian tetap ada. Mungkin secara PBD, apa cara pun, dan yang terbaru ni cikgu difahamkan pula ada penilaian, pentaksiran khusus secara bertulis yang murid perlu duduki. Jadi, jangan ingat, tiada peperiksaan di sekolah rendah, kamu boleh mengabaikan pelajaran kamu. Ingat, motivasi mampu mengubah orang biasa menjadi luar biasa. Cikgu ambil contoh, dalam keadaan kita nak pergi bertanding ke sukan Olimpik contohnya. Mereka dalam tempoh sebulan akan dikumpulkan, akan dikepung
supaya mereka tidak bercampur dengan dunia luar. Mereka akan diberikan motivasi, kata-kata semangat untuk berjuang di medan sukan. Tetapi kamu dalam keadaan sekarang, kamu juga perlu motivasi untuk terus berjaya sebagai seorang pelajar maupun sebagai seorang murid. Jadikan diri anda hari ini lebih baik dari semalam. Ingat, apa yang kita lalui pada hari ini, yang lepas itu jadikan sejarah. Jangan kita ulangi lagi kesilapan yang kita pernah buat. Hari ini, Allah kurniakan kita masih boleh bernafas, masih boleh hidup di muka bumi ini. Bayangkan setiap hari ada saja yang meninggal, ada saja yang kehilangan. Mungkin kamu kehilangan rakan, kamu kehilangan guru, kamu kehilangan jiran, kamu kehilangan orang tersayang. Tapi ingat, apapun, kita kena teruskan kehidupan. Jangan kamu merintih, khususnya bagi yang telah kehilangan ibu dan ayah. Kamu kena tanam semangat lebih kuat untuk kamu terus ke depan. Ingat, berusaha tanpa henti. Selagi kita masih diberi peluang untuk bernafas, pilihlah jalan yang terbaik. Jangan kita anggap, aku sudah tidak ada motivasi, aku sudah tidak ada erti hidupnya lagi. Orang yang aku telah sayangi telah tiada. Ingat, bagi anak khususnya yang telah kehilangan ibu ayah, yang telah pun menjadi anak yatim piatu, anak yatim dan sebagainya, kamu kena teruskan kehidupan. Kamu ada adik-beradik, kamu ada saudara mara yang boleh membantu kamu, kamu ada guru di sekolah yang menyayangi kamu. Kamu kena terus ke depan supaya menjadi lebih baik. Ingat, setiap seorang itu dikurniakan ada kelebihan dan ada kekurangan. Kamu perlu yakin, percaya pada diri sendiri bahawa kamu mampu membuatnya lebih baik, dengan syarat kamu kena berusaha. Kamu harus tetapkan tekad, sama ada kamu ingin gagal ataupun ingin berjaya. Nak gagal mudah, tak payah pergi ke sekolah, tak payah buat kerja sekolah, kerja rumah yang guru beri. Tapi nak berjaya, ada halangan, ada rintangan. Ingat, tanpa usaha agak sukar untuk kita berjaya. Walaupun kita hebat macam mana pun, yang penting kita kena ada matlamat, ada tekad untuk menjadi seorang pelajar yang lebih berjaya. Kita kena ada matlamat dalam hidup. Jangan takut gagal sebelum mencuba. Jangan takut jatuh sebelum melangkah. Ingat, Gunung Everest yang tinggi sudah ramai yang sampai ke puncak. Gunung Kinabalu yang tertinggi di Malaysia sudah ada yang berada di sana. Baik yang cacat maupun buta mampu ke sana. Apatah lagi kita yang sempurna ini kena mengejar kejayaan. Kalau kita tidak mencuba, kita tidak tahu. Jangan ingat kamu adalah yang dilahirkan dalam serba kekurangan. Ada orang kata, cikgu saya bodoh, saya tak mampu nak berjaya. Buang kata-kata itu, ketepikan kata-kata itu. Kamu kena tetapkan matlamat, aku ingin berjaya. Jadilah diri anda sendiri. Untuk berjaya, kita tidak perlu menjadi orang lain. Kita mungkin perlu melakukan beberapa perubahan. Kita menjadikan orang lain itu sebagai contoh. Jika kita melihat seseorang itu mampu berjaya, kita jadikan dia sebagai contoh. Lihatlah negara kita, berapa ramai pelajar-pelajar yang susah. Contohnya, Nek Normadiha yang serba kekurangan tapi menjadi salah seorang pelajar yang terbaik dalam SPM di Malaysia. Bayangkan mendapat sampai 20 A. Bayangkan, bukan senang. Kita nak dapat 1 A pun susah. Tetapi kerana apa? Kerana dia ada matlamat dan dia ingin berjaya. Itu yang kita jadikan dia contoh kepada kita. Jangan kamu pandang orang yang gagal itu sebagai contoh. Itu boleh merosakkan kamu. Sebagai rumusan berkaitan dengan tajuk motivasi diri sendiri, yang pertama, jadilah diri anda sendiri. Yang kedua, bersedia melakukan perubahan. Yang ketiga, hadapi masalah dengan bijak. Yang keempat, usaha hingga berjaya. Dan yang kelima, berfikiran positif dalam bermotivasi. Dan yang keenam, kamu kena berani menghadapi kegagalan. Setiap orang dalam kehidupannya ada saja ujian dan rintangan yang perlu dihadapi. Orang yang berjaya, kita nampak dia berjaya. Tetapi sebelum dia berjaya, ada halangan yang perlu ditempuhi. Sebagai pelajar mudah saja. Halangan kamu ialah diri kamu sendiri. Sifat malas itu kamu kena lawan.
Kamu kena cari sifat rajin dalam diri kamu. Lihatlah kawan-kawan kamu yang berjaya. Apa yang dia buat? Kalau dia melalui internet, kamu ambil contoh. Melalui internet. Kalau dia membaca buku, kamu membaca buku. Jadi, jadikan mereka itu sebagai contoh. Sebab kita juga mungkin boleh berjaya lebih baik daripada mereka. Sekian, itu saja dari cikgu. Assalamualaikum, selamat sejahtera.